Baik, kembali bertemu sejumlah 21,316 pelajar di negara ini dilaporkan telah pun berhenti sekolah sejak Mac tahun 2020 hingga Julai tahun ini. Jadi untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini, saya ingin bersama dengan Presiden Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Malaysia, Profesor Datin Dr. Marini Maknor. Assalamualaikum, Prof. Ya, Waalaikumsalam, Rozi. Prof, ini adalah perkara dan juga topik yang kita pernah ataupun kita selalu beri tumpuan khususnya di platform Isro Awal ni. Ya. Untuk waktu ini kita pun telah dimaklumkan jumlah sebenar dan mungkin jumlahnya adalah lebih banyak daripada apa yang dilaporkan, tetapi 21,316 pelajar di sekolah ini telah pun berhenti sekolah sejak pandemik berlaku. Mungkin secara permulaannya, Prof, pandangan Prof mengenai adakah perkara ini yang membawakan sebenarnya realiti semasa berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak semasa pandemik ini, Prof? Ya, sebenarnya kalau kita tengok angka statistik itu memang tinggi ya. Tapi kita perlu ingat juga sebelum COVID datang, ya, sebelum kita dilanda pandemik COVID dalam tahun 2019 ya, sebuah negeri telah melaporkan keciciran murid iaitu murid berhenti sekolah seramai 12,000. Jadi kalau dalam keadaan pandemik ini 2020 dan 2021 jumlahnya bertambah kepada 21,000 itu memang telah dijangkakan kerana kita tahu bahawa kesan pandemik COVID ini akan membawa kepada krisis kemanusiaan dan juga krisis ekonomi, dan dalam aspek pendidikan itu sendiri kita tahu bahawa angka-angka itu memang tinggi, tetapi kalau ikut peratusan angka itu adalah kecil, tetapi impaknya sangat besar untuk 10 tahun yang akan datang ini. Prof, kalau diikutkan apa yang Prof kata, angkanya begitu kecil kalau kita nak ambil secara keseluruhannya, angka mungkin berjuta Ya, secara keseluruhannya bagi ya. pelajar ataupun murid-murid sekolah. Tetapi untuk waktu ini, apa cara dan juga strategi yang boleh disusun oleh pihak kementerian ataupun pihak yang berkaitan untuk memastikan jumlah ini dapat kembali balik ataupun pulang ke sekolah untuk meneruskan sesi persekolahan dan juga pendidikan mereka? Okey, kita sebenarnya baru dapat maklumat itu sekitar semalam ya, ataupun 2 hari lepas ya. Jadi untuk kita kata merancang apa yang perlu kita lakukan itu tanpa data-data yang tertentu, saya rasa itu tidak boleh tak masuk akal jugalah ya. Jadi pihak-pihak tertentu terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia perlu merancang dengan teliti, kita kaji apa sebenarnya yang menyebabkan berlakunya murid-murid berhenti sekolah ini. Kalau kita dalam sistem pendidikan, Kementerian Pendidikan itu, kita kata ini adalah keciciran, iaitu keluar daripada sistem sekolah sebelum tamat waktu persekolahan mereka. Jadi setelah dikenal pasti apa sebenarnya yang menyebabkan mereka berhenti sekolah, saya pasti barulah boleh dibuat perancangan-perancangan yang begitu teliti, bukan saja melibatkan pihak sekolah tetapi melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan ekosistem pendidikan kita. Sebab kalau kita lihat di sini, kalau sebelum pandemik COVID, angka keciciran ataupun mereka yang berhenti sekolah itu adalah disebabkan oleh faktor kemiskinan, adalah disebabkan oleh faktor masalah keluarga, dan tidak lupa juga kepada faktor kemudahan fizikal yang mungkin tidak ada pada mereka ini. Jadi apatah lagi dalam keadaan pandemik COVID ini, saya pasti banyak lagi masalah-masalah yang menyebabkan mereka mahu keluar daripada sistem sekolah itu. Fauzi, ada antaranya yang mahu bekerja untuk bantu keluarga. Kerana dalam keadaan pandemik COVID ini kita lihat ada ibu bapa mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi anak-anak itu ingin membantu, dan tak kurang juga ada kalangan pelajar-pelajar kita, terutama yang kita punya anak-anak perempuan, anak-anak gadis kita, remaja perempuan kita yang memang mahu berkahwin dan sebagainya. Jadi kita tidak pasti. Jadi eloknya dilakukan kajian yang begitu terperinci, buat pelan tindakan yang sepatutnya untuk kita kata catch up the loss, catch up keciciran itu. Jadi persoalan sekarang ini ialah apa kita boleh buat. Jangan lemparkan soalan apa dah jadi. Jadi apa kita boleh buat. Prof, mungkin pada waktu ini, bagaimana boleh kita fahami situasi dan juga impak kepada kumpulan lebih pada 21,000 pelajar yang terlepas ataupun yang tertinggal daripada sudut pendidikan ini? Bagaimana kita boleh fahami impaknya dalam beberapa tahun akan datang? Okey,
Seperti yang saya sebut tadi, angka 0.24% tu tak silap saya ya Fauzi ya, Hmm. itu angka itu kecil tetapi impaknya dalam 5 tahun, 10 tahun masa akan datang ini begitu besar. Kerana sebenarnya walaupun kita kata angka itu kecil tetapi 21,000 itu adalah merupakan bakal tenaga profesional kita dan juga merupakan bakal sumber manusia kita dalam aspek-aspek bidang yang tertentu untuk memastikan bahawa kesinambungan, keharmonian kerajaan kita berlangsung dengan baik. Jadi kalau 21,000 itu terabai begitu saja, maksudnya di sini adalah kita telah kerugian begitu banyak sumber manusia yang mana sepatutnya boleh kita guna pakai untuk memastikan bahawa produktiviti negara kita, apa yang kita perlukan daripada tenaga kepakaran mereka itu kita dapat ambil. Tapi sekarang ini dengan adanya kerugian yang begitu, seperti yang saya sebut tadi, wajar dilakukan sesuatu itu kerana impaknya di sini begitu besar sekali. Um, pada terutamanya kepada sumber manusia, bakal-bakal kita kata pelapis-pelapis negara kita, bakal-bakal pelapis pemimpin, inilah yang dikatakan modal insan kita yang begitu perlu kita jaga dengan begitu baik, bukan saja oleh pihak Kementerian Pendidikan tetapi saya pasti pihak-pihak kementerian yang lain juga, dan tidak ketinggalan ibu bapa perlu mengambil peranan yang sangat penting untuk memantau keberkesanan anak, minat anak untuk terus belajar. Mhm. Prof, kita tidak mahu melihat peluang bakat dan juga kita akan terlepas melihat kepada model insan daripada kalangan murid-murid ataupun dalam kalangan kanak-kanak ini. Kita terlepas pandang melihat dan juga potensinya dalam beberapa tahun akan datang. Tetapi untuk waktu ini seperti yang Prof katakan tadi, ini bukan kerja satu pihak sahaja. Kita tidak boleh melihat dan juga perlu mengharapkan hanya Kementerian Pendidikan bekerja ataupun bergerak sepihak saja untuk memastikan 21,000 lebih ini dapat kembali balik ke pangkuan sekolah untuk meneruskan pendidikan mereka yang tertinggal. Mungkin pada waktu ini kita bercakap tentang libat urus bagi semua pihak untuk memastikan kumpulan 21,000 anak-anak kecil ini yang terlepas ataupun yang berhenti alam persekolahan mereka, apa lagi yang boleh dilakukan selain kita melihat kepada kementerian ataupun pihak kerajaan, apa lagi yang boleh dilakukan bagi kumpulan-kumpulan komuniti masyarakat maupun NGO yang mana kita ingin memberi fokus kepada bagaimana peranan komuniti itu boleh diperkasakan, Prof. Okey, tadi seperti yang saya sebut tadi ya, kita tidak hanya boleh menuding jari atau mengharapkan satu-satu kementerian sahaja ya. Semua kementerian perlu memainkan peranan yang penting. Dengan itu, libat urus semua peringkat sangat penting, terutama daripada pihak NGO yang merupakan pada saya adalah mata dan telinga dalam membantu pentadbiran negara kita terutama dalam sistem pendidikan itu sendiri. Jadi dalam setiap unit kita ada Jabatan Pendidikan Negeri dan di bawah Jabatan Pendidikan Negeri saya pasti ada unit-unit yang tertentu ya. Contohnya unit kaunseling ya, unit prasarana, unit infrastruktur dan tidak ketinggalan juga bukan saja sistem pendidikan tetapi juga kementerian-kementerian yang lain. Contohnya kalau kita lihat sendiri ya, ada di antara statistik itu kebanyakannya ialah segelintir ya, bukan kebanyakannya, segelintirnya ialah datangnya daripada keluarga sama ada ibu tunggal ataupun bapa tunggal ya. Jadi di sinilah yang dimaksudkan bahawa NGO perlu memainkan peranan yang penting bukan sahaja untuk menjaga kebajikan ibu tunggal atau bapa tunggal tetapi keluarga dalam senario situasi keadaan tersebut. Kerana pada saya adalah jika mereka memahami apa yang perlu dibuat, saya pasti segala tindak tanduk dapat dilakukan setelah kajian dilakukan. Apa sebenarnya yang menyebabkan mereka ini berhenti sekolah? Adakah disebabkan oleh minat? Adakah disebabkan oleh tak ada duit untuk membayar yuran? Ataupun adakah disebabkan mereka masuk alam pekerjaan untuk membantu keluarga yang memang telah hidup susah? Jadi banyak perkara yang boleh dibuat hanya setelah kita kenal pasti apa sebenarnya punca-punca mereka berhenti sekolah itu.
Baik, terima kasih Profesor Datin Dr. Mariani Mak Noor. Prof Datin adalah Presiden Majlis Pengasuhan dan juga Pendidikan Awal Kanak-kanak Malaysia yang berkongsi pandangannya melihat kepada realiti semasa seperti apa yang dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan yang mana lebih 21,000 ataupun angka yang lebih tepat 21,316 pelajar di negara ini yang mana dilaporkan telah pun berhenti sekolah sejak tahun Mac 2020 hinggalah Julai tahun ini dan pastinya perkara dan juga diskusi mengenai pendidikan awal kanak-kanak ini akan kami bawakan dari semasa ke semasa